yang Lee Zijia dikecam teruk kerana... Assalamualaikum. Hai guys. Uish, lama betul tak upload video dekat YouTube channel The Amir Idris Show ni. Apa-apa pun, Abang minta maaf kerana kesibukan yang amat. Maklumlah, program bertimbun syuting sebab nak kejar sebelum Ramadan untuk disiarkan dalam bulan Ramadan. Selain daripada itu, ada banyak program training, sama ada yang secara fizikal, of course dengan SOP, dan juga program-program training secara online, ceramah-ceramah motivasi, berderet-deret sampai tak sempat nak live The Amir Idris Show. Even nak buat video pun tak sempat. So malam ni pukul 12.05, curi masa sikit untuk berkongsi tentang apa beza dan persamaan antara Nabila Razali dengan Lee Zijia. Semua orang puji, malah follower Instagram Lee Zijia naik mencanak kerana kejayaan Lee Zijia menang sewaktu All England baru-baru ni. Dan korang tahu tak, sebelum Lee Zijia berjaya menjulang nama negara sewaktu All England baru ni, sekurang-kurangnya ada 3 tournament yang Lee Zijia dikecam teruk kerana dikatakan dia gagal mewarisi kejayaan Datuk Lee Chong Wei. Antaranya sewaktu Yonex Thailand Open yang diadakan pada 12 hingga 17 Januari. Lee Zijia hanya berjaya mara ke peringkat suku akhir, tewas kepada Chow Tien Chen. Dan yang seterusnya, sewaktu di HSBC BWF World Tour Finals 2020, lagi teruk, Lee Zijia tewas waktu round ketiga. Tewas pula kepada Anthony Ginting. Tapi kali ni, Lee Zijia nampak ada peningkatan. Kalau sebelum tu dia kalah sewaktu round ketiga, tapi kali ni dia tewas waktu di semifinal ataupun separuh akhir. Dan kebangkitan Lee Zijia mula terselah sewaktu All England baru ni. Yang paling dahsyat bila Lee Zijia dapat mengalahkan pemain nombor 1 dunia Kento Momota yang tu power. Dan bila final, dia menewaskan pula defending champion ataupun juara bertahan iaitu Victor Axelsen. Kat sini kita boleh belajar. Pertama sekali, Lee Zijia dia menjadikan kegagalan dia sebelum ni sebagai booster untuk dia berlatih kau-kau agar dia bangkit semula. Yang kedua, sewaktu Lee Zijia tewas di 3 tournament sebelum ni, netizen kecam bagai nak rak. Ada yang kata ini tak layak menjadi pewaris Datuk Lee Chong Wei lah. Orang Kelantan kata dia yang ngata rapat jik. Tapi bila Lee Zijia menang All England, orang yang sama maki kutuk Lee Zijia, orang yang sama juga menyanjung Lee Zijia. Nampak perangai, sejenis perangai. Tapi yang ketiga, kadang-kadang kita perlu juga haters ni, sebab dengan haters ni lah kita akan nampak kesilapan kita dan kita mula sedar apa yang kita perlu perbaiki. Dan yang paling penting, yang keempat, dia bukan soal orang mengata sangat. Dia soal macam mana kita bertindak balas. Sama ada kita nak meroyan ataupun kita bertindak balas dengan action kita. Kita buktikan apa yang orang kata tu salah. Dan Lee Zijia berjaya membuktikan apa yang orang kutuk kat dia salah. Cuma cabaran dia ialah nak mengekalkan momentum selepas ini. Setakat ni Lee Zijia dari segi world ranking dia sudah berada di tangga ke-8, manakala world tour ranking dia berada di tempat kedua men's singles. Baru berusia 23 tahun. Maksudnya Lee Zijia ni perjalanan dia lebih jauh, maka cabaran dia untuk kekalkan momentum tu lagi dahsyat. Apa kaitan pula dengan Nabila Razali? Nabila Razali ni ramai orang pakat kecam dia, termasuk rakan-rakan artis kerana terciduk sewaktu menyanyi di final AJL. Brahmi bukan nak bahas soal hukum menyanyi dan sebagainya, tapi nak sebut selepas daripada tragedi itu, viral pula video menunjukkan sewaktu dia rehearse bersama dengan guru dia iaitu Syafinaz. Okeylah pula nak bagi tahu. Kadang-kadang kita dah prepare, kita dah praktis yang terbaik dah, tapi bila tiba kejadian sebenar, tak jadi macam kita praktis. Dan berita baiknya ialah sebenarnya proses tak jadi juga adalah proses latihan. So kembali kepada kisah Lee Zijia tadi, dia bukan soal orang kecam semata-mata, soal kesilapan tu semata-mata, tapi soal macam mana kita bertindak balas. Apa yang kita belajar dari kesilapan kita, apa yang kita belajar dari kelemahan kita, apa yang kita nak jawab balik secara positif kepada kritikan-kritikan orang. Sama juga dengan korang semua. Kita semua pernah buat silap, betul tak? Dan bab ni Brahmi suka satu video ucapan yang pernah disampaikan oleh Denzel Washington. Dia kata, keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Malah dalam sejarah pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kejayaan besar baginda berhijrah di kota Madinah, baginda pernah berhijrah dan hijrah baginda tak berjaya, iaitu sewaktu ke Taif. Kena maki lagi, kena baling dengan batu lagi, malah berdarah Nabi SAW. Tetapi kejadian itu adalah asbab untuk Nabi belajar agar langkah-langkah seterusnya adalah langkah-langkah yang berjaya. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adamul khata' wa kharul khata'ina tawwabun. Setiap anak-anak Adam itu pasti buat silap, dan sebaik-baik mereka yang buat silap
adalah mereka yang bertaubat di atas kesilapan mereka. Maksudnya dia belajar dari kesilapan. Jadi, berbalik kepada tajuk asal tadi, apa persamaan dan perbezaan antara Lizzie Jia, Nabila Razali dan kita? Persamaannya ialah sama ada Lizzie Jia, Nabila Razali dan kita ialah kita semua akan buat silap, tapi bezanya ialah Lizzie Jia dia telah belajar dari kesilapan, dia bangkit balik. Dan kalau Nabila Razali belajar dari kesilapan, percayalah, she will come back stronger and better. Begitu juga dengan saya dan korang semua.